Untuk latihan intensif 8.3 soalan 2. So saya jawab sekarang. Untuk soalan 2 diberi beta P sama dengan K tolak 3 I tambah 14J dan beta Q sama dengan I tambah K tolak 8J. Jika P serari dengan Q, asalkan dia serari, kita akan tulis macam ni. P sama dengan lambda Q. Yang lambda ini kita boleh letak apa-apalah. Kita boleh tulis P sama dengan K, Q, anything will do. Sebab K di sini sudah pakai, so kita jangan pakai K lah. Mungkin kita pakai H ke, anything will do lah. You buat letak satu unknown di depan. So kalau kita letak lambda, maka kita boleh tulis sebagai K tolak 3 I tambah 14J sama dengan lambda I tambah K tolak 8J. Okey, oleh itu kita banding darab masuk lambda. Okey, lambda K tolak 8J. So kita bandingkan perkali di depan I. So apabila kita bandingkan perkali di depan I, maka K tolak 3 sama dengan lambda. Dan depan ni adalah 14 sama dengan lambda K tolak 8. So, kita ganti persamaan 1, ini persamaan 2. Ganti 1 ke dalam 2. Lambda itu diganti ya, sebab kita nak cari K bukan lambda. So, 14 sama dengan K tolak 3 darab K tolak 8. So, apabila dikembangkan, kita akan dapat K kuasa 2 tolak 11K tambah 24. So, tulis mula. So, K kuasa 2. Ni dipindah. Jadi, tambah 10 sama dengan sifar. Kembangkan, faktorkan K, K. So, ini 10, 1 tolak-tolak. Maka K sama dengan 10, K sama dengan 1. Itu jawapan untuk soalan nombor 2. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 3. Untuk soalan nombor 3, diberi U sama dengan B tolak A dan B sama dengan C tolak B. Okey, diberi beta A 31, B 5 negatif 2, C adalah M negatif 6. Okey, jika U serari dengan B, so kalau serari kita tulis ni. Kalau serari kita tulis dalam bentuk berapa kali B lah. U sama dengan lambda B sebab dia serari. So kita cari U dulu. U adalah B tolak A. Maka kita dapat 2, ini negatif 3. Dan B ini adalah C tolak B. Okey, ini adalah M tolak 5 negatif 4. Okey, diberi bahawa dia serari, maka U sama dengan lambda M tolak 5 negatif 4. Di sini kita boleh bandingkan dia macam matriks, di mana 2 sama dengan lambda M tolak 5 dan negatif 3 sama dengan 4 negatif 4 lambda. Maka lambda itu adalah 3/4. Kita ganti masuk 2 3/4 M tolak 5. So, di sini M adalah sama dengan, okey, saya tekan kalkulator, 2 bahagi 3/4. Okey, tambah 5. So, jawapannya adalah 23/3 untuk M. Seterusnya, magnitude. Okey, U kepada V. Okey, kita cari magnitude dia dulu. Okey, U. Untuk U, beta U adalah 2 negatif 3.
maka magnitude beta U adalah punca kuasa 2, 2 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. So, 4 tambah 3 adalah 16. Punca kuasa 2, 16. Dia adalah 4. Ya ke? 9 tambah 4. 9 tambah 4, 13. Punca 13. Okey? Itu adalah sekejap U, magnitude U kepada V. Okey, U adalah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So, punca 13. Vektor bagi V adalah, okey, tadi M kita adalah 23. So, 23 per 3 tolak 5. Ini adalah 8 per 3 negatif 4. So, magnitude bagi V adalah punca 8 per 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Okey. Tambah 16. So, di sini ini adalah punca 208 per 9. So, kalau kita nak tulis dalam bentuk nisbah, kita boleh tulis dalam bentuk pecahan dulu, di mana magnitude beta U nisbah B adalah punca 13 nisbah punca 208 per 9. Kita bahagi. Okey. So, 13 bahagi 208 per 9. Apabila ini dipermudahkan, dia dapat 9 per 16. Oleh itu, kita boleh bagi tahu nisbah beta magnitude beta B U kepada B adalah 9 kepada 16. Okey, ini saya padam takut nanti keliru ni. 4 ni salah tadi. Ini yang salah. Okey, itu untuk soalan 3. Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4, diberi segitiga ABC. AB adalah 2I tolak J. AC adalah 10I tambah 5J. R ialah satu titik pada BC dengan keadaan BR sama dengan 1/2 BC. Okey. Ni dia bagi tahu satu segitiga ABC. Katakan ini A, B, C. AB diberi, AC diberi. Okey. Dan R terletak pada BC. R terletak pada BC. Okey. So, daripada hubungan ini, kita boleh tulis BR per BC adalah 1/2. So, BR, ini A. BR 1. BC 2. So, 2 tolak 1, maksudnya ni 1 juga. Maksudnya, kalau 1, 1 nisbahnya, maksudnya R itu ialah titik tengah bagi BC. Okey, sekarang disuruh cari BC. Okey, untuk kita cari BC, dia mesti bermula B, berakhir dengan C. Kita tulis vektor paduan dulu. So, BA, AC. BA tambah AC. So, BA sebab bertentangan arah dengan AB, maka kita tulis negatif di depan. Negatif 2I tolak J. Mesti ingat letak kurungan. Okey, AC 10I tambah 5J. So, negatif 2I tambah J. Kurungan itu fungsinya negatif-negatif, dia akan jadi positif. Okey, 10I tambah 5J. So, ini kita dapat 8I tambah 6J. Okey. Selesai untuk BC. Okey. Ini A. Bahagian B, kita cari beta unit dalam arah BC. So, sebelum cari beta unit, kita perlu cari magnitude. Magnitude untuk
BC adalah 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Ini 64 tambah 36. So, punca kuasa 2-nya adalah 10. So, vektor unit bagi BC adalah vektor dibahagi dengan magnitude-nya. So, ini perlu dipisahkan dan dipermudahkan. So, jawapannya adalah 4/5I dan 3/5J. Maksudnya, dalam setiap baris itu yang melintang, dia bergerak 4/5 unit dan untuk J, 3/5 unit. Okey, seterusnya kita cari AR. Okey, AR di sini. AR adalah bermula A berakhir dengan R. So, oleh sebab BC itu arah ini sudah ada. So, AR ada dua cara. Sama ada AB, BR. Atau AC, CR. Saya pakai AB, BR sebab arah BR sudah ada. Dalam B, sebab BC sudah cari. Kalau saya pakai AC, CR, bukan tak boleh, boleh juga. Tapi kita perlu jadikannya negatif sebab bertentangan arah. So, adalah lebih baik kita elakkan negatif. So, saya pakai AB tambah BR. So, AB tadi adalah 2I tolak J. BR itu adalah separuh daripada BC. BC tadi adalah 8I tambah 6J. Okey. So, jawapannya adalah 2I tolak J tambah 4I tambah 3J. So, jawapannya 6I tambah 2J. Okey, selesai untuk soalan 4. So, kita teruskan untuk soalan 6. Okey, untuk soalan 6, diberi vektor A adalah 2I tolak 5J dan S adalah MI tolak 3J. Okey, A. Vektor cari nilai M jika magnitude bagi vektor A tambah S adalah 10. So, kita cari A tambah S dulu. Okey, 2I tambah tolak 5J tambah MI tolak 3J. So, di sini kita akan dapat 2 tambah MI tolak 8J. So, diberi magnitude-nya. Magnitude A tambah S diberi adalah 10. Maka punca 2 tambah M kuasa 2 tambah negatif 8 kuasa 2 adalah 10. Punca dipindah akan jadi 10 kuasa 2. So, sini kembangkan 4 tambah 4M tambah M kuasa 2 tambah 64. So, susun semula M kuasa 2, 4M. So, 68 tolak 100. Ini 32, negatif 32. So, faktorkan M. Okey, 32 kita pakai 8, 4 tambah tolak. So, M sama dengan negatif 8 dan M sama dengan 4. Itu untuk A. So, untuk B, jika A serari dengan S. Jika A serari dengan S, kita boleh tulis A sama dengan lambda X. So, 2I tolak 5J sama dengan lambda MI tolak 3J. So, 2I tolak 5J sama dengan lambda MI tolak 3 lambda J. So, pakai cara tadi, di mana perkali untuk I disamakan. So, 2 sama dengan lambda N. Dan perkali untuk J adalah negatif 5 sama dengan negatif 3 lambda. Maka lambda di sini adalah 5/3. Kita ganti masuk 5/3 M. Maka M sama dengan 2 bahagi 5/3. Kita akan dapat jawapannya 6/5. Okey. So, untuk bahagian C, dia bagi tahu 2A tolak X serari dengan pasti Y. So, kita cari dulu 2A tolak X. 2A tolak X. Okey.
4I tolak 10J tolak M tambah 3J. Itu tujuan kita letak kurungan. Sebab negatif dia akan jadi positif. So, di sini kita dapat 4 tolak M, I dengan I, J dengan J, kita dapat negatif 7J. Okey. Apabila dia serari dengan pasti Y, apa berlaku? Okey. Ini pasti X, ini pasti Y. Serari dengan pasti Y, apa berlaku? Di pasti Y, apa yang berlaku di sini dekat pasti Y? S dia adalah beza sebab kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 per S2 tolak X1. Okey. Kalau dia serari dengan pasti Y, nilai S dia adalah sentiasa sama. Contohnya di koordinat ini mungkin 3, 0. Di sini mungkin 3, 4. Kan? So, beza S dia adalah sifar. Maka kita tulis M, 4 tolak M adalah sifar. Sebab ini adalah nilai S, ini adalah nilai Y dia. Maka kita dapat M sama dengan 4.